Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan salah satu tajuk daripada aset pendigitalan, iaitu kami memilih tajuk berkenaan dengan akaun emas iaitu Gold Saving Account GSA yang merupakan produk yang ditawarkan oleh Quantum Mental. Okey, bagi penerangan selanjutnya saya serahkan kepada Hasrizat Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrizat Hashim, nombor metrik 260057. Saya akan menerangkan sikit mengenai inflasi dan mata wang fiat, yang mana pada ketika ini jika kita lihat ramai yang memberikan tumpuan kepada kadar inflasi negara masing-masing, dan Malaysia tidak ketinggalan dalam isu ini kerana kita tahu ianya berkait rapat dengan nilai mata wang negara kita. Sekiranya dibandingkan pada tahun 1990-an dan pada masa kini, terdapat perubahan ketara dalam kadar inflasi yang sebenarnya dipengaruhi oleh susut nilai mata wang negara. Yang mana dalam satu garis masa yang akan berterusan sampai bila-bila, dan perkara ini sebenarnya dialami oleh kesemua negara, tiada yang berkecuali kerana setiap negara mempunyai nilai mata wang tersendiri dan mencetaknya sendiri. Di mana semakin ramai penduduk, semakin banyak mata wang fiat perlu dicetak mengikut kadar rizab yang diperbaharuinya. Namun dengan permasalahan ini yang sentiasa menjadi dilema kepada ekonomi dunia setiap negara, oleh itu beberapa solusi terbaik dilihat perlu dibawa ke hadapan supaya memberi impak positif dalam menangani masalah ini. Antara solusi bagi mengimbangi pengucupan ekonomi ataupun kenaikan kadar inflasi dunia dan penyusutan mata wang adalah dengan semua pihak perlu mempunyai peranan masing-masing dalam menyimpan emas, kerana emas jelas dikatakan kalis inflasi yang akan terus meningkat berikutan ianya satu sumber alam yang terhad dan tidak boleh diterbitkan semula, dan ia dipengaruhi oleh permintaan tinggi namun penawarannya terhad, yang mana dalam bahasa Inggeris kita panggil emas ni adalah sebagai money from God. Dan berbeza pula dengan mata wang ni adalah dicipta oleh kita sendirilah sebagai satu instrumen ataupun medium pertukaran dalam transaksi harian kita. Okey, apabila dilihat kebanyakan negara gergasi ekonomi dunia, kini mereka kalau kita boleh tengok pada tahun-tahun berikut sebelum ni, banyak negara-negara gergasi ni menambah pegangan rizab emas bagi menjamin nilai mata wang mereka, seperti Amerika Syarikat yang kita boleh tengok mata wangnya menunjukkan penurunan drastik, di mana kerajaan Amerika Syarikat akan daripada permasalahan ini, negara Amerika Syarikat akan menjual simpanan emasnya dan membeli mata wang dolar bagi mengukuhkan kembali mata wangnya. Begitu juga dengan negara China, yang mana kita tahu semasa COVID pun negara tersebut walaupun mengalami pandemik, negara tersebut masih terus menambah secara besar-besaran bagi mendapat pegangan rizab emas yang lebih stabil, yang mana kita boleh tengok daripada data-data ataupun bacaan akhbar, di mana Disember 2018 sehingga kini negara China menambah rizab emas dalam persediaannya sekiranya berlaku pengucupan ekonomi yang sangat drastik disebabkan oleh pandemik. Maka hal ini jelas ramai meletakkan emas ini sebagai kelebihan dari segi kewangan dan komoditi yang membantu menyelaraskan dan mengoptimumkan fungsi risiko pulangan, kerana ianya adalah satu nilai tukaran yang diterima oleh seluruh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliana binti Samsul Bahari, nombor metrik 266756. Saya akan membentangkan berkenaan dengan latar belakang aset. Emas dan simpanan tetap iaitu fixed deposit merupakan pilihan yang baik jika inginkan pelaburan berisiko rendah. Namun, kini semakin ramai pelabur baru yang mula berjinak di dalam dunia pelaburan emas. Adakah kita sendiri tahu apa itu pelaburan emas? Emas lebih diketahui sebagai barang perhiasan serta nilai mata wang pada zaman dahulu. Namun, kini emas juga dijadikan sebagai salah satu alternatif pelaburan berisiko rendah serta mempunyai reputasi sebagai pelaburan tertinggi kerana pelaburan emas terlindung daripada inflasi dan kemelesetan ekonomi. Namun begitu, nilai emas bukanlah pada pandangan beli rendah, jual tinggi. Ini adalah kerana nilai emas
mengikut harga semasa di pasaran. Ada ketikanya harga emas naik dan ada ketikanya harga emas akan turun. Maka dengan itu, dalam pelaburan emas atau simpanan emas tidak boleh sentiasa menjangkakan harga emas sentiasa naik dan mendatangkan keuntungan yang maksimum. Pelaburan emas ini boleh dijadikan sebagai pelaburan jangka masa yang panjang atau pendek dan banyak kegunaan emas yang boleh digunakan ketika dalam pada waktu kecemasan. Namun, adakah kita tahu apa itu akaun pelaburan emas atau dikenali sebagai Gold Saving Account, GSA? Akaun pelaburan emas adalah sebuah akaun yang boleh membolehkan pelabur untuk membeli dan menjual emas mengikut harga emas harian tanpa menyimpan emas secara fizikal. Malahan, akaun pelaburan emas ini memberi portfolio yang pelbagai untuk mengetahui keuntungan dalam pelaburan dan jual beli emas semasa. Akaun pelaburan emas ini juga dilengkapi kemudahan dan ciri-ciri keselamatan yang sama seperti akaun bank yang lain. Selain daripada itu, dalam pelaburan emas ini tiada dikenakan faedah dan dividen terhadap nilai emas yang dilaburkan. Malahan, pelabur boleh mengeluarkan simpanan emas dalam bentuk tunai dan sesetengah bank atau platform membenarkan pengeluaran dalam bentuk emas itu sendiri, iaitu secara fizikal. Kini, pelaburan emas boleh dilakukan secara digital dan terdapat banyak platform-platform serta bank-bank yang menawarkan servis buka akaun pelaburan emas dan salah satunya platform yang menyediakan platform pelaburan emas ini adalah Quantum Metal. Quantum Metal ini lebih kurang menyerupai bank, namun ia adalah sebuah platform yang diperoleh oleh Bank Negara Malaysia itu sendiri. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najib Muhammad Fauzi. Nombor metrik 266121. Okey. Setiap pelaburan akan ada kelebihan yang tertentu. Okey. Berkaitan dengan assignment yang saya lakukan ini, kelebihan aset apabila ia berkaitan dengan lindungi nilai inflasi, pelabur pasti akan memilih pelaburan emas. Emas juga diketahui menunjukkan prestasi yang baik apabila pasaran saham jatuh. Pelaburan dalam emas juga menjadi lebih mudah berkat kerana teknologi yang semakin canggih dan versi digital emas ini yang lebih tersedia. Di sini saya akan menerangkan tentang kelebihan dan juga kekurangan di dalam kelebihan aset. Okey, di sini ada merupakan kelebihan aset. Okey. Poin yang pertama adalah cost efektif dan lebih mudah untuk disesuaikan. Dengan emas digital, setiap pembeli boleh meraih faedah emas fizikal tanpa perlu membelinya. Okey, di sini kita dapat lihat Quantum Metal menawarkan pelabur pilihan untuk menukar emas digital kepada emas fizikal. Emas sebenar boleh dihantar terus ke kediaman pelanggan dan proses untuk menukar emas digital adalah proses yang sangat mudah. Seterusnya, emas digital adalah sangat cair. Ini maksud emas digital boleh ditukar dengan wang tunai pada bila-bila masa tanpa sebarang transaksi yang merumitkan. Seterusnya, harga stabil dan lebih seragam. Dalam emas digital, harga emas adalah sama untuk semua negeri di seluruh negara, tidak seperti harga emas dalam bentuk yang fizikal. Seterusnya, kemudahan penyimpanan dan mengurangkan kos. Dengan emas yang canggih, anda tidak perlu tertekan dengan apa-apa cara mengenai isu kapasiti dan perbelanjaan. Penjual menyimpan emas anda di tempat yang lebih selamat. Ketersediaan aplikasi mudah alih. Pada masa kini, aplikasi mudah alih memudahkan pembelian emas digital. Okey, dengan adanya tawaran yang diberikan oleh Quantum Metal, pelanggan boleh melabur dalam emas digital melalui aplikasi yang telah disediakan. Ketersediaan, seperti kita tahu, emas digital boleh dibeli dari mana-mana aplikasi di internet. Emas digital boleh dibeli pada harga emas semasa dan dijual pada harga yang meningkat pada masa akan datang. Okey, untuk last kali, tiada jumlah yang minimum. Setiap
setiap pelanggan boleh memilih untuk melabur dengan modal serendah RM1 dan jumlah maksimum bergantung pada permohonan. Akibatnya pembelian emas digital adalah terbukti sangat mudah. Okey, kita pergi kepada next slide. Kita tengok apa kekurangan terhadap emas digital. Yang pertama adalah GST, iaitu cukai yang dikenakan. Kerajaan mengenakan GST sebanyak 3% ke atas pembelian emas. Ini disebabkan oleh fakta bahawa penjual emas digital menyimpan emas fizikal anda dengan selamat untuk anda apabila untuk anda memilikinya pada masa akan datang. Kekurangan yang kedua adalah berkaitan dengan kos. Walaupun membeli emas digital lebih murah daripada membeli emas fizikal, terdapat kos perik tambahan yang termasuk yuran pengendalian, transaksi dan penyimpanan yang mesti dibayar semasa membeli emas, iaitu antara 2% sehingga ke 3%. Okey, akhir sekali berkaitan dengan bond. Majoriti perniagaan juga memerlukan pelabur menandatangani perjanjian atau bond jangka panjang. Pelabur mesti sama ada menukar emas dalam talian pada emas fizikal atau menjual emas digital dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Jika ini tidak berlaku, perniagaan mempunyai pilihan untuk menutup akaun pelanggan yang akan menjejaskan pelaburan emas yang dipegang dalam akaun tersebut. Okey, sekian daripada saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Suci Kusuma binti Bazda Johan, 266374. Okey, untuk pembentangan yang seterusnya adalah merupakan risiko yang akan dihadapi jika kita memiliki akaun simpanan emas. Seperti sedia maklum, risiko terhadap akaun simpanan emas ni tidaklah banyak, hanya beberapa saja. Antaranya adalah dikenakan bayar yuran penukaran dan upah perkhidmatan. Dengan memiliki akaun simpanan emas, ia adalah perkara yang baik. Ianya sebagai persediaan tabungan untuk masa hadapan. Namun antara risikonya ialah mengalami situasi kecemasan yang mana memerlukan simpanan tersebut untuk dikeluarkan. Untuk membuat pengeluaran wang dari akaun simpanan emas, terdapat bayaran yuran yang telah ditetapkan oleh pihak pengeluar untuk menukarkan wang simpanan tersebut kepada wang ke dalam akaun simpanan peribadi. Untuk yang kedua, akaun simpanan emas ianya tidak menjana dividen. Melabur dalam akaun simpanan emas digital tidak menjanjikan keuntungan dari segi dividen. Tidak seperti melabur di pasaran saham, yang mana jika melabur pada syarikat-syarikat yang mempunyai perniagaan yang stabil dan menjana keuntungan, dividen akan diberikan kepada pemegang-pemegang saham mereka. Untuk yang seterusnya, memiliki akaun simpanan emas, ianya tidak diinsurankan oleh PIDM. Antara risiko yang merupakan paling besar adalah tidak dilindungi oleh PIDM, tapi seperti yang saya sedia maklum, di Quantum Metal ianya telah dilindungi oleh syarikat luar negara. Okey, slide yang seterusnya. Namun terdapat pulangan yang lumayan jika kita memiliki akaun simpanan emas. Antaranya ialah memiliki akaun pelaburan simpanan emas secara digital adalah salah satu cara untuk melabur dalam emas. Pilihan ini membolehkan pelabur membeli emas dengan ketulinan sebanyak 99.9% tanpa perlu menyimpan emas digital. Antara pulangannya ialah pertama, ia melindungi nilai wang daripada inflasi. Emas digunakan sebagai hedging kerana nilainya tetap dan stabil walaupun sistem ekonomi dan politik negara tidak menentu. Untuk yang kedua, memiliki akaun simpanan emas ianya tidak dikenakan zakat, yang mana jika kita memiliki emas secara fizikal,
zakat emas telah dikenakan untuk dibayar apabila ianya cukup nisab dan haul. Tetapi untuk akaun simpanan emas, dia hanya perlu membayar zakat simpanan sahaja. Seterusnya, ianya mudah diakses di mana-mana. Pelaburan emas bukan fizikal seperti akaun pelaburan emas, yakni buku pelaburan adalah mudah untuk disimpan dan dibawa ke mana-mana. Sesetengah orang lebih suka memenuhi kaedah ini kerana ianya lebih selamat dan mereka boleh mengakses dana mereka dengan mudah jika diperlukan. Untuk yang seterusnya, nilai kecairan yang tinggi. Emas adalah satu aset yang dicari oleh setiap orang. Bagi emas digital, ianya mudah dicari kerana transaksi yang dibuat mudah tanpa perlu ke mana-mana dan bersusah payah untuk membuat transaksi jual dan beli kerana dalam pasaran digital sudah tersedia kelompok untuk pembeli dan penjual emas. Okey, untuk yang seterusnya, wang simpanan dalam akaun emas ianya boleh ditukar kepada emas fizikal. Untuk individu yang mempunyai akaun simpanan emas di Quantum Metal, mereka boleh menukarkan simpanan tersebut kepada emas fizikal. Ianya disokong 100% dengan ketupatan emas sebanyak 99%. Ianya akan ditukar mengikut harga berat emas bersamaan dengan nilai simpanan emas dalam akaun wang simpanan emas. Emas fizikal ini tulen dan ia diperakui oleh LBMA. Untuk yang seterusnya, saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Ahmad, 260712. Okey. Okay, sekarang kita melihat kepada status pengetahuan syariah GSA. Jadi, adakah GSA ini patuh syariah atau tidak? Jawapannya adalah ya. So, semestinya status pematuhan syariah ini adalah pematuhan syariahnya diperakui oleh ISRA, iaitu International Sharia Research Academy, yang mana dia telah mematuhi prinsip baik as-soft. Okey, kita perlu tahu dalam konsep melibatkan pertukaran mata wang, iaitu jual beli emas, sudah semestinya perlu melihat kepada konsep dalam fiqh Islam, iaitu konsep baik as-soft, iaitu melibatkan mata wang. Kerana di sana dinyatakan syarat bagi jual beli emas, antaranya yang disebutkan iaitu yadan biyadin, iaitu berlaku qabat, iaitu penyerahan emas tersebut. Okey, jadi untuk yang lebih lanjut, satu analisis untuk kita nak menyatakan ia syariah ataupun tidak. Jadi analisis syariah telah dibuat bagi menyatakan produk ini patuh syariah, iaitu yang pertama, apabila kita membuka akaun emas ini, GSA ini di Quantum Metal, sebenarnya ia berdasarkan kepada emas fizikal yang sebenar. Maksud dia macam mana? Maksud dia apabila seorang itu dibuka akaun emas ni di QM, Quantum Metal, maknanya emas fizikal tu wujud. Tidak perlu, maksud dia orang ramai tidak boleh mengatakan apabila membuka akaun emas tu tak ada. Sebenarnya emas tu ada, cuma emas tu diberi pilihan kepada pengguna, kepada pembeli, sama ada dia nak simpan dia di Quantum Metal ataupun dia nak ambil emas fizikal tersebut. Okey, untuk yang pertama tak ada masalah. Maksud dia emas ada, emas fizikal yang sebenar ada. Okey, yang kedua, analisis syariah dibuat, dikatakan tiada isu qabat untuk dibangkitkan. Jadi qabat itu adalah yang saya nyatakan untuk jual beli emas ni, syarat dia adalah mesti qabat. Maksud dia yadan biyadin, maksud dia penyerahan tu, maksud dia apabila seorang membeli emas, maksud dia emas tu kena bagi kat dia juga secara alami. Iaitulah dikatakan berlaku penyerahan. Jadi dalam konsep dan setengah orang dia kata akaun emas ni tidak patuh syariah sebab tidak berlaku qabat. Tapi Quantum Metal dibuat ada qabat. Maksudnya di sini diberi pilihan kepada pembeli. Okey, pembeli, kamu dah membuka akaun emas ini. Okey, kamu dah buka akaun ni, kamu nak ambil, diberi pilihan kepada pelanggan, dia kata kamu nak ambil emas ini, emas fizikal ataupun kamu nak simpan kepada kami. Apabila diberi pilihan sama ada untuk simpan atau untuk ambil emas fizikal, maka di sini tiada isu qabat. Tiada masalah dari segi isu qabat. Maksud dia status syariah dia diluluskan.
Sebab dia beri pilihan untuk penyerahan. Okey, jadi di sini orang ramai tak perlu lagi berasa was-was terhadap pematuhan syariah kerana dia diakui pematuhannya oleh badan yang berautoriti seperti ISRA, iaitu International Sharia Research Academy. Okey. Jadi itu saja situ pematuhan syariah. Kemudian saya serahkan kepada rakan saya. Berikut adalah kesimpulan yang mana daripada pembincangan sebelum ini yang menyatakan ciri-ciri kebaikan atau kekurangan dan bagaimana risiko serta pulangan daripada pelaburan aset emas digital ni, yang lebih dikenali sebagai simpanan akaun emas atau gold storage account. Secara umum, berpendapat adalah baik untuk membuat pelaburan emas ini dan lebih terbaik menggunakan platform dan memanfaatkan platform digital yang telah dikembangkan pada masa kini oleh beberapa syarikat yang semestinya mempunyai kelayakan yang diberi oleh pihak berkuasa seperti platform aset emas digital Quantum Metal yang menjadi pilihan kami. Dan ketika ini kita perlu tahu adalah tujuan apa untuk pelaburan emas ini. Kita kena tahu pada diri kita posisi pelaburan terhadap emas ni bagaimana. Adakah kita ingin melabur secara short term ataupun long term, pelaburan jangka pendek dan jangka masa panjang. Yang mana kalau pada pemahaman kami bahawa pelaburan emas ini adalah bertujuan untuk jangka masa panjang, yang mana kita meletakkan emas ini daripada hasil ataupun aset-aset yang kita sedia ada, wang-wang ringgit yang kita sedia ada, diletakkan dalam emas, dalam instrumen emas adalah bertujuan untuk orang kata lock the value untuk tujuan orang kata hedge kita punya aset yang sedia ada ketika ini, akan nilainya tidak ada berlaku penyusutan yang drastik pada masa akan datang. Seperti contoh, kalau kita sedia maklum, sekiranya terjadi apa-apa seperti kemelesetan ekonomi ataupun even peperangan sekalipun, orang kata World War III, yang kalau jika Malaysia terlibat contohnya, mungkin ketika itu nilai wang ringgit kita akan jatuh, yang orang kata akan memberi kesan kadar inflasi yang lebih tinggi lah. Penyusutan wang tu tak boleh nak cover terus orang kata hutang-hutang yang ada. Dan dengan adanya simpanan emas ni, kita boleh diguna pakai untuk buat pertukaran di luar negara. Dan dari situ, contohnya ketika mana kita beli pada hari ni 1 gram emas bersamaan dengan $64 ataupun bersamaan dengan RM280 Malaysia. Mungkin ketika itu pada 10 tahun akan datang, emas ini menjadi harga dia akan sebenarnya bukanlah meningkat, tapi harga dia sama saja, cuma bezanya nilai wang ringgit kita ketika nak mendapatkan emas tu adalah ketika itu adalah sangat tinggi. Mungkin boleh jadi 3 ke 400 segram, ataupun orang kata dalam USD dia adalah 100 ke 200 dolar. Dekat situ, bila kita adanya pegangan emas ni pada ketika ini dan dibawa kepada masa akan datang, long term holding, orang kata ketika itu kita sebagai pemegang emas ataupun pelabur emas dapat survive dalam situasi yang mana orang kata berlaku kemelesetan ekonomi ni. So cadangan dan pesanan mengenai simpanan aset emas ini, seperti yang sedia maklum, kita perlu memilih apa-apa platform aset emas digital ini berdasarkan kepada panduan lah. Kita kena mengkaji terlebih dahulu aset tersebut daripada company yang bagaimana, profil company-nya yang bagaimana yang mewujudkan platform-platform yang sebegini lah. Adakah ianya dikawal selia oleh badan-badan ataupun jawatan kuasa yang diiktiraf. Dan kedua, adakah dia patuh syariah, yang seperti sahabat kita terangkan tadi mengenai syarat pematuhan syariah.
Dan yang ketiga, seperti Puan Siti Kesuma ada menyebut mengenai perlindungan yang ada dalam platform emas digital, seperti kita sedia maklum kalau melalui Quantum Metal ianya dilindungi oleh satu syarikat, iaitu syarikat insurans Lloyd of London, yang mana Quantum Metal telah melabur sejumlah dana untuk perlindungan aset digital yang telah dibeli oleh kita sebagai pembeli, sebagai pelanggan Quantum Metal. Dan seterusnya, untuk cadangan yang lain, kalau kita boleh tengok dekat sini, harga emas saban hari dia terus meningkat. Yang mana kita boleh menyebut soal keuntungan masa hadapan. Perkara yang boleh diambil kira antaranya sekiranya negara menghadapi kejatuhan nilai mata wang ataupun peperangan yang saya sebutkan tadilah. So secara ringkasnya, justru sebagai pelabur dalam aset emas, terutama emas digital yang membolehkan emas dibeli sedikit demi sedikit, sebenarnya mengalihkan sejumlah duit kita sedikit demi sedikit dalam bentuk emas. Kerana emas itu sendiri adalah merupakan wang sebenarnya. Ia juga aset yang sahabat kita sebut tadi, mudah cair dan laku di seluruh dunia. Okey, jika penggunaan wang fiat diperlukan dengan segera, emas boleh kita jual, digadai ataupun dipajak di arah nu bagi mendapatkan pembiayaan hasil daripada jumlah aset yang kita ada. Walaupun sesuatu negara mengalami inflasi, namun dengan nilai emas itu sendiri tidak mudah terjejas lah dengan inflasi. Selagi mana kita menyimpan, malah amat menguntungkan sesiapa yang menjadikannya sebagai aset, kerana harganya tidaklah mudah menurun mengikut tempoh berlakunya inflasi. Kalau kita tengok pada tahun yang sebelum ini sehingga kini, peningkatannya sentiasa orang kata uprun ataupun sentiasa menaik dan tiada penurunan yang drastik lah. Kalau kita tengok berbeza dengan wang fiat, slide seterusnya. Kalau kita tengok dengan wang ringgit Malaysia kita lah, terdapat kejatuhan yang orang kata sangat drastik. So di mana kat sini pun telah menyebabkan kerugian yang amat besar lah. Itu saja untuk kumpulan kami. Assalamualaikum.